لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita pada permulaan hari Ramadan pada tahun ini. Kita harap hari yang pertama itu berlalu dengan jayanya, berlalu dengan kepuasan, berlalu dengan keseronokan, yang mana ianya akan memberi impak dan kesan untuk kita mendatangi hari-hari berikutnya sehingga selesai Ramadan dengan penuh kesungguhan dan keseronokan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah masa yang diperuntukkan tak banyak, 10 minit. Sekadar nak ambil fadilat, sekadar kita nak duduk sebentar untuk memperingati. Kalau kata kita tengok orang dulu, kalau kata di Mekah ni 4 rakaat dia akan berehat, ada yang tawaf, ada yang baca Quran. Baca Quran pun bukan kata 1-2 surah pendek-pendek, boleh lepas setengah juzuk dan sebagainya. Tempoh berehat dia. Maka kita ambil sikit tempoh berehat. Apa yang saya nak bawa hari ni tuan-tuan? Baik, Ramadan kita sebut madrasah. Madrasah ni apa dia? Sekolah. Tahun lepas punya sekolah kita pergi juga, tahun sebelum tu pun sekolah, tahun sebelum tu pun sekolah. Kita tuan-tuan, bila zaman sekolah dulu, bila tukar darjah, tukar tingkatan, silibus tukar, betul tak? Dia mesti tukar. Walaupun dia duduk atas matematik darjah 1 takkan sama dengan matematik tingkatan 1. Dia mesti akan ada perubahan. Maka apa yang kita nak pulun, kita nak fokus pada silibus Ramadan tahun ni sebagai satu penambahbaikan untuk kita memberi manfaat kepada diri kita. Saya nak minta kita fokus sama-sama pada satu benda yang sepatutnya lama dah kita buat. Tapi di sini alhamdulillah ianya berjalan. Cuma nak minta, nak diperingatkan semula. Apa dia tuan-tuan? Boleh tak kita nak fokus subuh berjemaah? Satu kekuatan umat Islam dapat kita lihat apabila mereka mampu hadir solat subuh berjemaah ini tanpa ada paksaan, tanpa ada mana-mana banner ataupun tanpa mana ada program khas yang dilakukan. Subuh ni tuan-tuan, kunci nak tengok satu-satu orang ni bagaimana solat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Min dia subuh. Sebab tu kelebihan yang besar telah pun dijanjikan pada orang yang jaga solat subuh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mampu memelihara solat subuh berjemaah ni, mudah-mudahan ada satu bonus, akan diberikan pahala tambahan seolah-olah dia menghidupkan seluruh malam dia pada hari tersebut. Subuh menyebabkan ianya menjadi satu pandangan kaum yang menentang Islam, orang kafir, orang Yahudi. Mereka akan merasakan dan mereka yakin mereka hanya akan kalah apabila umat Islam semuanya boleh hadir subuh berjemaah seperti mana Jumaat. Kita hari ni subuh nak harap ramai pun bila ada program subuh seramai Jumaat. Alhamdulillah, program yang sangat baik. Saya setuju dengan program tu, bukan kita nak condemn ke apa ke. Tapi takkanlah hanya dengan program baru nak boleh mai. Program tu biasanya akan adalah panggil mana-mana ustaz-ustaz yang tersohor yang kita pun seronok boleh jumpa. Program tu ada setengah tempat dia buat ada cabutan bertuah, bagi basker, bagi baju lah apa. Ada setengah tempat, kebanyakannya biasa dia bagi makan-makan. Takkan setiap pagi subuh nak kena masak. Lagu tu nak tunggu kalau teruk lah kita tuan. Ini waktu nak perbaik iman. Waktu nak kita nak tengok tang mana yang tak kena lagi tuan-tuan. Alhamdulillah Ramadan insya-Allah kita boleh jaga subuh jemaah. Sebab apa? Kita nak manggil sok kepada geng-geng yang faham sok tu sebelum subuh. Kita ada juga geng yang sok ni pukul 12. Pukul 12 start kita betul pergi mana? Makan sok. Itu bukan dia. Bukan. Pukul 12 bukan sok. Itu siapa? Kan? Jadi kita mangkit beberapa ketika sebelum subuh makan-makan. Gamak kan nak tidur kan? Tak gamak lah pula. Mai subuh jemaah. Tapi Ramadan je lah. Habis Ramadan, hak tinggal orang asal. Tok Bilal, Tok Imam. Tok Bilal pun berat macam mana pun kena mangkit. Dia tak mai hari tu, kira tak azan kat surau. Masjid tak ada kumandang azan. Takkan macam tu kita nak buat.
Maka kita letakkan antara fokus yang kita nak beri perhatian kepada diri kita untuk kita memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah. Boleh tak tahun ni kita ambil tentang subuh? Bukan diri kita saja, ajak sekali semua ahli keluarga kita yang boleh mai. Anak-anak lelaki kita, isteri kita kalau mampu, tapi kalau dia duk menguruskan rumah tangga, duk urus anak-anak pergi sekolah, tu lain. Perempuan tak ada masalah. Lelaki memang digalakkan. Nabi SAW suruh mai berjemaah. Solat awal waktu berjemaah di mana azan dilaungkan. Di sini insya-Allah masjid Jangguih dengar azan. Dengar. So pilih nak pergi Jangguih kan nak mai sini. Sini dekat kot. Orang tahu dia tak pergi. Tanya, "Hai, subuh tadi tak nampak Jangguih?" Orang Jangguih yang pergi Jangguih tak nampak pun tadi subuh. Mai surau. Tak payahlah baik tu. Kan? Tuan-tuan, sejauh mana kita tak mau lagi nak ambil peluang ni? Sampai bila kita nak tunggu, kita nak ubah diri kita? Kalau pada hari kita boleh nampak Israel alaihi salam pakai pada waktu tu, yakinlah dah pun terlambat. Dah tak berguna segala apa yang kita impikan dan kita inginkan. Maka sekarang ni, dengan rahmat Ramadan, dengan keadaan syaitan dijauhkan, dengan keadaan kewajipan puasa yang melemahkan nafsu kita, maka bangkitlah kita untuk lawan semua ni, lawan kemalasan, lawan segala-galanya, untuk kita menagih redha Allah. Berpagi-pagian kita sujud kepada Allah dalam keadaan berjemaah, dalam keadaan kita menyeronokkan Allah. Nescaya Allah akan mencukupkan keseluruhan hari kita. Nak habaq tak reti, buat dulu, insya-Allah dapat. Buat dulu, baru berasa. Macam mana Ramadan kita dapat subuh jemaah no? Dia rasa satu kepuasan, satu ketenangan, satu keseronokan. Yang nak cerita ni tak reti. Allah bagi tenang. Pergi jabat pun mungkin mengantuk, letih sikit puasa, tapi dia tak mengganggu kita punya konsentrasi. Walaupun dalam keadaan serba lemah sebabkan puasa, kita masih boleh rancang untuk lohor, asar, maghrib, isyak, tarawih. Bermula daripada awal pagi tadi, rahmat turun pada awal, menyebabkan ianya berlarutan sampai ke seluruh hari kita. Maka ambillah peluang ini untuk kita memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah. Ingat, pada solat subuh itu disediakan satu waktu. Siapa-siapa yang dapat qabliyah subuh, Nabi SAW menyatakan pahalanya lebih besar daripada apa yang ada di langit dan di bumi serta antara kedua-duanya. Cukup besar pahala dia. Apa-apa yang berada di antara langit dan bumi, tuan-tuan. Langit ni kita memang tengok biru, tuan. Try tengok, pergi sentuh. Awan bolehlah sentuh, naik kapal terbang. Tu kena awan sikit pun, tuan-tuan, habis muntah belakang. Naik kapal terbang kena awan dam tu habis muntah, serabut, selerak habis. Langit, tuan-tuan, kita tak mampu capai. Sebesar tu pahala diberikan hanya dengan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa-siapa yang habis subuh tak tidur, habis subuh tak tidur, dia terus niat untuk mencari rezeki ke, dia terus bermunajat wirid kepada Allah ke, apa saja dia buat, dia tak tidur, maka dia sedang membuka satu kunci pintu rezeki yang besar untuk dia pada hari tersebut. Subuh ni cukup bermakna di sisi Allah. Sangat banyak kebaikan sebelum, semasa dan selepas. Maka jom kita bawa diri kita jadi subuh warrior. Kita lah perwira subuh. Siapa pun tak ada hari tu, kita ada. Biar tinggal seorang saja. Tadi tak ada siapa, seorang. Siapa dia seorang tu nah? Biar seorang tu kita. Kita kena buktikan di hadapan Allah apa yang kita nak tunjukkan kepada Allah. Maka antara benda yang kita kena buktikan, mampu kita meninggalkan tidur, mampu kita menolak selimut yang mengulit kesedapan, untuk semata-mata kita bangun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita satu lembaran baru untuk bertambah keimanan kita,
untuk semakin kukuh hubungan kita dengan Allah, semakin sayang Allah kepada kita, semakin diperkenankan segala-galanya, dan semakin mudah untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.